أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين قال مصنف ويحرم على الجنوب ستة أشياء dan lagi haram atas orang yang junub 6 perkara. Baik, kata dia wa yahrumu, dan lagi haram, dan haram alal junubi, atas orang yang berjunub. Junub di sini dengan makna orang yang berhadas besar. Junub ni ada 2. Junub, ya, orang berhadas ni ada 2 jenis. Ada yang berhadas besar, ada berhadas kecil. Ada kecil tu tak ada wudu, ada besar tu yang mewajibkan mandi janabah. Dia kata ada 6 sittatu asya'a, 6 perkara. Beringat kalimah-kalimah tu, sittatu 6 asya'a, perkara. As-salatu, sembahyang. Yakni yang pertamanya sembahyang. Wat tawafu, dan keduanya tawaf. Apa dia tawaf? Tawaf maknanya mengelilingi Kaabah dengan niat ibadah. Wa massul mushafi, dan ketiganya menyentuh Al-Quran. Tengok dia punya kalimah dia, massul mushafi, menyentuh Al-Quran. Apa makna kalimah-kalimah?
wa hamluhu dan keempatnya memikulnya, wa hamluhu dan memikulnya, yakni memikul Al-Quran atau menanggung Al-Quran, bawa Quran, pegang itu je, tak ada wuduk atau berhadapan besar, hukumnya adalah haram. Melainkan kita bubuh dalam beg beserta dengan kain-kain baju, kitab-kitab lain, maka kita niat menanggung barang, ya, membawa barang, maka tu tak apa, jangan Quran sebutir. Wal lubthu fil masjidi, dan diam di dalam masjid. Mana kata duduk di dalam masjid, i'tikaf dalam masjid, lalu dalam masjid, tu jadi haram. Baik, bab duduk dalam masjid ni, ni panjang bicara ulama. Panjang bicara ulama bagi orang perempuan yang haid dan nifas. Perempuan haid dan nifas, dia tak boleh duduk dalam masjid kalau dia berhadas besar, datang haidnya, datang nifasnya, kerana dia khawatiri menitik di dalam masjid. Tapi kalau dia boleh jaga jangan sampai menitik dalam masjid, dia jaga betul-betul lah, jangan sampai menitik dalam masjid, maka itu ada khilaf ulama. Ada khilaf ulama. Kata setengah ulama tetap haram. Kata setengah ulama diharuskan sekiranya ada hajat seperti menuntut ilmu. Kalau dia ada hajat nak menuntut ilmu, maka bolehlah dia masuk masjid semata-mata untuk belajar. Habis belajar, dia kena cepat-cepat keluar. Tak boleh duduk-duduk dalam masjid lagi dah. Nak baring-baring tak boleh dah. Dia nak baring, nanti dia naik motor, dia baring lah. Dia tak boleh baring-baring dalam masjid. Nak rehat-rehat tak boleh. Nak masuk belajar boleh. Jadi jadi khilaf belah ulama. Setengah ulama kata jangan duduk di tempat solat. Setengah ulama kata boleh duduk di tempat solat sekalipun kalau dia niat nak menuntut ilmu. Maka nak jaga khilaf itu, orang-orang perempuan yang nak masuk masjid dalam keadaan dia berhadas besar, duduklah di tepi pintu, tempat beranda-beranda masjid tu. Bukan tempat ruang solat utama tu. Duduk di beranda-beranda tu tak apalah untuk menuntut ilmu. Habis menuntut ilmu, dia pun keluarlah, baliklah cepat-cepat. Jangan duduk lama dalam masjid, sekadar menuntut ilmu saja. Maka itu setengah pendapat ulama. Dalam mazhab Syafi'i sekalipun ada pendapat tu. Qaul qadim dalam mazhab Syafi'i boleh. Tak payahlah nak taklid mazhab lain. Mazhab kita Syafi'i pun ada. Dalam qaul qadim mazhab kita Syafi'i boleh lagu tu. Ya. Baik, jadi jangan ada alasan pula, saya tak boleh pergi masjid nak belajar, tak boleh, saya 2 minggu kena cuti. Jadi ulama membahaskan kenapakah ada ulama kata boleh tu, kerana jahil tu lebih berat daripada dosa masuk masjid. Dosa jahil lebih berat dari dosa masuk masjid. Jadi
kerana nak menghilangkan dosa yang lebih besar, maka dibuat dosa yang kecil, maka jadilah dosa yang kecil itu tak berdosa. Maka itulah kata ulama harus masuk masjid tu, kerana nak menuntut ilmu. Tapi bukan ilmu yang sunat-sunat seperti ilmu taranum. Ilmu taranum tak boleh tak payah dalam tu. Kalau ilmu tu maksudnya ilmu fardu ain, ataupun ilmu fardu kifayah yang menghampiri fardu ain. Kalau ilmu matematik, geografi, sains tak payahlah, duduk rumah lah. Ni kira ni ilmu untuk mengenai Allah Ta'ala. Baik. Tu kalau masuk masjid. Masuk surau. Surau ni pun ada khilaf ulama. Ada setengah ulama mengatakan surau kalau dibina sebagai bina yang kekal, dia tak akan berubah dah jadi pejabat ke, jadi bangunan ke, jadi rumah ke, jadi garaj ke, jadi kutub kanah ke, jadi apa lagi, jadi dewan ke. Tak dah. Jadi wakaf sebagai kekal berpanjangan, surau lah sampai kiamat. Maka kata Imam Syafi'i, surau yang seperti itu adalah seperti masjid. Macam surau kita lah. Surau kita ni yang tak bercampur dengan apa, yang tak berhubung dengan apa. Surau semata-mata surau yang kita bina untuk solat semata-mata dan tujuan pengajian dan sebagainya. Maka hukumnya begitulah. Hukum dia macam masjid. Jadi masuk boleh i'tikaf. Niat i'tikaf. Sahaja aku beriktikaf sunat dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Tapi surau tu seperti masjid. Surau yang macam tu. Tapi kalau surau sementara, surau sepertinya surau yang dibina sekali dengan pejabat. Nanti barangkali satu masa surau tu akan diubah jadi pejabat. Dia nak ubah pula surau buat tempat lain. Tak kekal lah. Maka yang tu tak apa. Yang tu tak boleh niat i'tikaf. Dan tak namakan masjid. Maka masjid ni ada beberapa jenis. Ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, ada Masjid Aqsa, Masjidul Aqsa. Ni yang paling afdal mana? Paling afdal Masjidul Haram. 1 rakaat di sana seperti 100,000 rakaat pahala dia. Kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjid Aqsa. Ngaji tunduk warung. Kemudian masjid-masjid yang dijadikan tempat, masjid-masjid yang dikerjakan solat Jumaat, orang panggil Masjidul Jami'. Kemudian masjid-masjid yang tak dikerjakan Jumaat, orang panggil Masjid Ghairul Jami'. Masjidul Ghairil Jami', masjid tanpa Jumaat. Kemudian musalla. Musalla ni termasuklah surau-surau. Surau ni datang di mana? Surau, kalimah surau.
Ada orang kata surau ni cakap Melayu. Arabnya kata musalla. Sebenarnya surau tu cakap Arab. Cuma ni Melayu ni lidah nak ringkas jadi surau. Asalnya ialah syura. Syura Majlis Syura Ulama. Syura maknanya tempat musyawarah. Tempat musyawarah orang Islam. Maka di tempat musyawarah tu mereka adakan juga majlis pengajian. Maka diadakan juga solat jemaah di situ. Maka tu nama dia syura. Akhirnya orang Melayu ni nak muda susah sangat nak panggil syin ni syura. Bubur syura sedang pasal makan. Kena syura susah. Jadi mereka ringkaskan jadi surau terus. Itulah yang jadi namanya surau tu. Di situlah tempat surau, di situlah tempat suru. Tu tempat syuru. Lepas mengaji syuru. Tu syuru. Tak tahu. Tak tahu sudah. Syuru tak tahu. Baik. Jadi bolehkah kita sembahyang? Bolehkah kita beriktikaf di situ? Kalau dah boleh beriktikaf, boleh apa kalau dinamakan surau yang kekal, yang bukanlah sementara, maka bolehlah kita masuk beriktikaf. Bila dalam tu kita kosat tempat yang boleh beriktikaf, maka tak bolehlah orang perempuan yang datang haid nifas ni nak masuk dalam surau yang sebegitu dengan niat nak duduk rehat-rehat lalu sekali pun tak boleh. Melainkan ada tujuan belajar, ada tujuan nak belajar agama, maka diharuskan sekadar masa belajar itu sahaja. Baik. Jadi surau macam kita ni, pada pendapat yang tadi itu bolehlah kita nak niat i'tikaf. Dan dijagalah dengan lama-lama duduk dalam surau orang perempuan kalau ada datang ke unzuran. Habis ya kuliah teruslah keluar pergi muzakarah ke asrama. Baik. Surau ke asrama perempuan tu, surau ke asrama perempuan tu, itu pun berbentuk sementara. Itu berbentuk sementara. Maka yang tu tak apalah. Itu berbentuk sementara sahaja. Nanti kita nak buat masjid besar kat belakang. Nak buat besar masjid negara. Jadi itu sementara. Yang ini kekal lah ni. InsyaAllah kekal. Ya. Baik, faham tu masuk kata masjid. Jadi kita masuk dalam surau ni jangan terlupalah kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan dapatlah pahala i'tikaf. Ada orang kata surau tak boleh i'tikaf. Tu khilaf. Jadi kita jangan bertekak dengan dia. Jangan bertekak dengan dia. Sebab apa? Sebab pendapat yang saya sebut tadi itu pendapat yang dhaif. Ya, pendapat yang dhaif. Setelah keluar pendapat yang muktamad dalam fatwa Imam Al-Haramain. Fatwa Imam Haramain hanya masjid yang dinamakan masjid boleh beriktikaf di dalamnya. Yang tak nama masjid tak boleh beriktikaf. Jadi orang haid nifas orang uzur boleh masuk tak adalah masalahnya. Itu pendapat Imam Haramain.
Cuma kalau ikut pendapat pertama tadi, kalau qadi Imam Syafi'i itu orang perempuan yang uzur kena patuhi, ya, seperti mana masjid bila nak masuk surau. Tapi kalau ikut pendapat Imam Haramain, iaitu pendapat yang muktamad, ya, maka dia masuk surau tu macam masuk rumah jelah. Tak ada apa masalah. Jadi bab surau ni ada khilaf, ada perbahasan ulama. Surau, musalla, yang kekal tadi, yang bina kekal. Kalau yang bina ni sementara, yang sementara tu tak ada masalah. Dia macam rumah jelah. Boleh ke faham? Tak faham tanya. Baik, habis. Wa qiraatul Qur'ani, dan kena membaca Quran. Bi qasdil Qur'ani, dengan qasad baca Quran. Tapi kalau dia baca Quran itu dengan qasad zikir, qasad zikir tak apa. Contohnya orang perempuan yang hafaz Quran. Orang perempuan yang hafaz Quran dan mari ke uzuran 2 minggu. Oh, dia khabarlah kat ustazah dia. Oh, saya tak boleh baca Quran, tak boleh menghafal Quran hari ni ustazah. Oi, kenapa? Kenapa saya hari ni datang uzur katanya. Datang uzur, jadi dia pun tak hafal lah Quran. Habis tu dia buat apa? Dia hafal lagu dandut reggae. Jadi kalau jadi lagu tu punya masalah, orang perempuan yang datang ke uzuran tadi, dia niat sahaja masa dia baca ataupun dia menghafal itu niat zikir, jangan niat baca Quran. Itu dia kata qiraatul Qur'ani biqasdil Quran, baca Quran dengan niat membaca Al-Quran. Tapi kalau tak niat baca Quran, niat zikir saja, niat zikir saja tak apa, kau bacalah 1 khatam, kali khatam tak apa, 2 kali khatam tak apa, baca tapi jangan sentuh. Masa baca tu niat zikir. Kalau zikir tak apa, zikir tak ada waktu haram, melainkan tengah dalam tandas. Lain tu tak apa, zikir boleh. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu dalil dia. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyak, nescaya menjadi orang yang mendapat kejayaan. Jadi Jesus zikir banyak-banyak, ingat Allah banyak-banyak tak apa. Ingat Allah banyak-banyak tak apa. Dengan niat baca Quran tu tak boleh. Ingat Allah tak apa. Wa yahrumu bil haidi. Dah habis dah 6 dah. Jadi ingat, yang haram bagi orang yang berhadas besar tu dam. Ya, tulis balik kat buku tu bagi ingat. Yang pertamanya tawaf. Tajuknya apa? Haram atas orang yang berhadas besar itu 6 perkara. Jangan berzikir tengah mengaji. Ngaji ya berzikir. Zikir tak nak zikir. Tulis. So tanya tak kerti, duduk pondok. Apa yakah yang haram di atas orang yang berhadas besar? Oh, ada 60 perkara. Mampu nak kira. Apa dia? 6 perkara yang diharamkan ke atas orang yang berhadas besar. Itu tajuk dia. Tulis. Yang pertama tawaf. Jangan tidur. Tulis. Yang pertama tawaf. Yang kedua menyentuh Al-Quran.
Yang ketiga, menanggung atau membawa Al-Quran. Yang keempat, masuk masjid dengan niat i'tikaf atau duduk berehat-rehat. Yang keenam, membaca Al-Quran. Baik, itu 6. Boleh ingat? Keluar surah lagi. Apa yang haram dalam ada besar? Makan. Yang kedua, minum. Yang ketiga, sembang. Habis lupa. Ni kalau tanya petang lagi lepas dah. Lepas zuhur kita tanya pasal. Nah, apa boleh apa? Nanti saya nak tanya. Bahasa saya nak tanya. Banyak nak tanya. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya'. Dan lagi haram dengan sebab haid itu 10 perkara. Baik, yang pertama tadi apa dia? 6 perkara. Dengan sebab junub, solat, tawaf, menyentuh Al-Quran, menanggung atau memikul atau membawa Al-Quran, kemudian beriktikaf atau masuk ke dalam masjid dengan niat berehat-rehat, dan yang keenam, membaca Al-Quran. Ingat tu ada berapa? Ni dia kata dan haram dengan haid. Ni ditambah lagi. Dia haram dengan haid ada berapa? Asyaratu asya'a. Ada 10 perkara. As-salatu, yang pertamanya, ini ya betul. Dia ditambah ke atas orang perempuan. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya'a. Ini ditambah lagi ke atas orang perempuan tu ada 10, ada tambah lagi 4. Apa dia? 6 tu macam tadi juga. Apa dia? As-salatu, sembahyang, wa tawafu, tawaf, wa massul mushafi, dan menyentuh Quran, wa hamluhu, dan keempatnya memikulnya, menanggungnya, wal lubthu fil masjidi, dan kelima diam di dalam masjid, wa qiraatul qur'ani, dan keenam baca Quran, biqasdil Quran, dengan niat membaca Quran, wasaumu, dan ketujuhnya puasa. Kalau mari haid dan nifas, dia tambah lagi puasa. Puasa tak boleh. Orang lelaki boleh tak? Orang lelaki kalau dia datang haid boleh puasa tak? Orang lelaki ada haid tak? Orang lelaki ada haid tak ada? Tak ada haid, mati. Haid tahu haid? Haid tak tahu? Haid pun tak tahu. Haid lain, haid lain. Haidun atau haid artinya kolam. Kalau haid, H-E-A-D, H-E-A-D, itu kepala.
Lagi apa lagi? Wat-talaqu. Dia tambah, dia ketujuhnya saum puasa, dan ke-8nya wat-talaq wat-talaqu. Dan ke-8nya ceraikan bini, dia tulis. Ceraikan bini. Cerai bini dalam keadaan bini itu dalam haid, hukumnya haram. Tapi jatuh tak? Talak? Jatuh. Talak tetap jatuh, tapi hukumnya haram. Sebab mentalak isteri dalam haid. Maka yang berdosa tu siapa? Lakinya ke bininya? Laki dia lah berdosa, bukan bini itu berdosa. Wal mururu fil masjidi. Dan ke-9 berjalan di dalam masjid. Jalan pun tak boleh. Tadi wal lubsu diam, menentang i'tikaf. Ni berjalan, berjalan pun tak boleh. Melainkan in khafat talwithahu wal istimta'u. In khafat talwithahu. Dia kata jika takut ia perempuan akan mencemarkannya, ini mencemarkan masjid, yang takut menitis darah dia dalam masjid, maka tu jadi haram. Jadi haram tu kalau takut menitis. Kalau tak takut menitis sebab dia jaga molek dah, yang tu ada perbahasan. Macam saya cerita tadilah. Kata setengah ulama haram juga, kata setengah ulama harus jika ada niat nak belajar. Jadi orang perempuan kalau nak belajar, ya jangan bagi alasan, saya uzur tak boleh masuk masjid, tak boleh pergi surau. Tak ada masalah dengan bagi alasan. Wal istimta'u bima bainas surrati war rukbah. Dan ke-10-nya bercanda, ini bersedap-sedap dengan barang yang antara pusat dan lutut, iaitu suami isteri. Suami isteri, bila isteri dia tu datang uzur, jangan duk buka baju tunjuk ke dia. Jangan duk buka baju tunjuk ke dia, tak boleh. Tak lagi dia lajak. Baik, habis. Kita berhenti cakap tolong. Kemudian katanya asbabut tayammumi salasatun. Sebab bagi tayamum itu ada 3. Tanda di situ. Ini saya nak pesan, nak beritahu sikit cara guna mikrofon supaya dia jadi kekal, dia jadi tahan lama. Cara nak guna mikrofon bagi dia tahan lama, jangan menjerit kuat sangat dekat kepala mikrofon tu. Dia macam dalam mic ni dia ada atas pada magnet tu dia ada gegendang. Dulu saya tunjuk kat siapa tu, gegendang dia tu warna merah. Tunjuk tak? Lembut je kan? Dia macam gegendang telinga kita dengan telinga kita tu, kita pergi kat kawan, kita tengking kat lubang telinga. Dia rasa macam mana? Berdengung boleh pekak dia. Pecah gegendang tu, confirm pekak. Begitulah speaker tadi
speaker dalam mic tu, bila kita speaker situ pun, speaker ini, bila kita dia terlalu kuat, terlalu kuat kena tekanan, dia boleh jadi pecah. Dia memecah, so dia bunyi rong-rang. Faham? Pasal kuat sangat jerit depan dia. Jadi jangan kuat sangat. Kalau duduk jauh tak apa, duduk jatuh. Tak apa. Dah tak dengar apa pula ke dah. Tak sekali dia terik pula. Jerit tu boleh pecah. Jadi jangan kuat sangat. Baik, satu. Yang kedua, mengenai zikir kita, saya nak berikut sikit bab zikir kita ni. Saya lama dah tak buat zikir. Jadi saya nak betul sikit bab zikir ni. Selalu saya dengar orang berzikir ni biasanya mula slow. Lepas tu dia akan naik tinggi. Tapi pondok ni terbalik. Dia mula-mula kuat, lepas tu kau senyap. Lepas tu dia kuat balik, lepas tu kau senyap. Lepas tu kuat balik, senyap. Jadi dan zikir tak ikut law lama dia. Tahu? Jadi kita jangan kuat sangat zikir. Tu je lagu tu, teking dia pulung kuat-kuat, sakit dia sakit tekak Dia sakit tekak dia pun senyap. Lepas tu slow. Lepas tu mari balik macam tsunami, boom. Lepas tu slow dia. Jadi kita zikir ni, kita fahamkan tekak kita ni tara mana boleh kita baca zikir tu, dia tak akan berhenti. Kita kena faham tekak kita ni tu. Tekak kita ni kalau kita baca tara ni boleh tak sampai habis 100 kurang-kurang ni. Kalau tak boleh, kurangkan sikit. Volume dia tu. Jangan kuat sangat. Agak-agak lah ikut rentak Pak Imam. Pak Imam zikir lagu mana? Kalau Pak Imam zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka kita mau zikir lagu tu la ilaha illallah. Tamat la ilaha illallah, la ilallah. Dia bunyi apa? Bunyi lagu lain pula. Dia bunyi lagu dia jadi lain. Jadi kelang kabut lah. Betul tak? Jadi kelang kabut. Jadi ikut rentak apa dia bawa. Dia kalau rentak laju lah. Rentak dia slow lah. Dia jalan berapa kilometer sejam. Kalau Pak Imam tu 50 km sejam, kita pun 50 km sejam lah. Jangan kita pergi tutup 180 km sejam. Jangan menjerit, cuma dia kuat. Bila jerit, telinga kawan sebelah pekak. Dengan jerit kuat tak semestinya menjerit. Faham tak? Zikir tu dengan kuat, bukan dengan menjerit lain. Faham tak? Loudly. Loud and loudly. Tapi bukannya dengan berjerit. Jadi bunyi dia jadi tak sekata. Tak sekata lama letih. Letih. Wah, yang kuat tu letih dia slow. Tu jadi mula-mula kuat, lepas tu slow. Habis ke? Tak habis lagi. Jadi kita zikir mula tu slow, dia naik. Lagu tu. Jangan mula tu kuat, lepas tu sampai slow. Tidur lah. Itu kaedah nak berzikir lah. Kaedah nak berzikir. Cuma tengok orang tua-tua berzikir kampung. Kalau mula slow, betul dia naik tinggi. Jadi kita ni mula kuat. 10 kali senyap. Terbalik. Terbalik ya. Baik. Lepas ni kita kena ubah.
Ikut rentak. Pak Imam tu buat lagu mana zikir dia. Kita ikut cara dia, ikut rentak. Ikut rentak dia, ikut lagu dia, habis kata barulah boleh zikir tu lama. Kan? Bila zikir tu kita boleh ikut, boleh lama. Ini sebelum kali letih, dia jeriknya sampai keluar nak tekak. Saat tu pedih, tak boleh zikir dah senyap. Baik, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang zikir tak keluar suara apa dah, dia bunyi mulut. Yang tu baik sikit hak jerit tadi. Hak jerit tu syaitan lari.